Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk fiqh hari ini, kita akan tengok pada pembelajaran pada muka surat 18 dan 21. Ya, muka surat 18 dan 21 ya. Jadi kita mulakan sambungan daripada masih tajuk yang sama, tajuk An-Najasah. Ya, An-Najasah. Okey, cuma hari ni kita masuk ke muka surat 18, sambungan daripada adab-adab untuk qada hajat. Ya, adab-adab qada hajat. Kita dah belajar adab yang pertama. Hari ni kita masuk kepada adab yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, baik, tengok. Apa itu adab yang kedua? Adab yang kedua adalah ma yata'allaku, perkara yang berkaitan biddukhuli ila, dengan masuknya ke. Okey, ini adalah perkara yang berkaitan bila kita masuk ke mana? Qada'il hajah. Masuk untuk qada' hajat, masuk untuk kita buang air besar, buang air kecil lah maksud dia. Wa khuruj minhu, dan keluar daripadanya. Okey, ya, adab yang berkaitan dengan masuknya untuk buang air besar ataupun air kecil dan keluar daripadanya. Okey, kalau laju boleh pause ya. Okey, yang pertama adalah yastahabbu lahu, ya, disunatkan padanya an yuqaddima, untuk memulakan rijlahu yusra, kaki kiri. Okey, kaki kiri disunatkan untuk mulakan kaki kiri. Waktu bila? Indad dukhul, ketika masuk. Wa yamnahu indal khuruj, dan kaki kanan ketika keluar. Nak keluar tu keluar dulu kaki kanan. Okey. Kaki kanan ketika keluar. Dan yustahabbu lahu, disunatkan ke atasnya, disunatkan padanya an yaqulu azkar, untuk menyebut nama-nama Allah. Tapi secara mulanya untuk berdoa ataupun bismillah boleh. Janji menyebut nama Allah. Okey, saya ulang balik. Disunatkan untuk membaca bismillah, paling mudah. Okey. Qabla duhul, bila nak baca bismillah, sebelum masuk al-khala'i, sebelum masuk tempat itu. Okey, sebelum masuk tempat tu, tempat nak buang air itulah. Wa ba'da khuruj minhu, dan selepas keluar daripadanya, sebelum masuk tandas baca bismillah, dan selepas keluar pun kita baca bismillah ataupun kita sebut alhamdulillah, ada doa kan. Alhamdulillazi. Okey. Kemudian yang jim, apa yang ketiga yang kita tahu, la yahmilu zikrallah, jangan membawa nama-nama Allah. Kita tak boleh bawa sebarang, pada baju ke, pada tangan ke, pada buku ke, tak boleh bawa nama-nama Allah, yang ada nama Allah. Okey. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah ma yata'allaku. Saya lupa. Highlightkan dulu. Ini highlight yang pertama. Dan yang kedua highlightkan sampai sini. Nak hafal sampai habis pun boleh. Tapi kalau tak mampu, hafal yang highlight ni je. Okey, yang tiga highlightkan semua. Okey, seterusnya. Perkara yang berkaitan dengan jihah, arah. Ya, ma yata'allaku, perkara yang berkaitan bil jihah, dengan arah. Nak hadap mana? Okey. Yang pertama, yahrumu alaihi, diharamkan ke atasnya. Haram apa dia? An yastaqbala kiblah, untuk menghadap kiblat. Haram hadap kiblat. Au yastadbiruha, ataupun membelakanginya. Membelakangilah. Maksudnya tadi hadap kiblat, lawan dia membelakangi pun tak boleh. Jadi kita kena pastikan kiblat tu berada di kiri ataupun kanan kita. Okey, jadi highlightkan yang mana? Yahramu alaihi an yastaqbilu kiblah. Yang paling baik hafal semua ni. Highlightkan semua. Apa yang tak mampu, rasa tak mampu, highlight sampai sini saja. Okey.
Seterusnya bawah tu yang keempat, ma yata'allaku bihalil qadil hajah. Ma yata'allaku, perkara yang berkaitan bihalil qadil hajah, dengan keadaan, position ataupun kedudukan kita ketika membuang air. Okey. Yang pertama dia kata apa? Ayyak tamida, mestilah tegak. Okey, tegak mana? Ala yasarihi, ke atas bahagian kiri. Tegakkan bahagian kiri. Wa yansiba yumnahu, dan condongkan kanan, condong ke kanan. Maksudnya kaki kiri kadang-kadang tegak, kaki kanan tu condong. Ini kalau ikut kajian pun dia memudahkan untuk proses najis kita keluar. Begitu. Okay, yang la yanzuru ila sama, jangan melihat ke langit, jangan melihat ke atas, tak boleh. Okey, atas ke langit tu maksudnya tengok ke atas lah. Dan tak boleh wala ila farjihi, dan jangan pada kemaluan, tak boleh. Wala ila ma yakhruju minhu, dan juga tidak kepada apa yang keluar daripadanya. Najis kita tadilah, jangan tengok. Jangan tengok apa yang keluar daripadanya. Okey, tu bab. Jim. Yukrahul kalam, makruh berkata-kata dan seumpamanya dan selainnya boleh. Makruh kita berkata-kata dan selainnya. Selainnya termasuklah perkataan, perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan suara, tak boleh. Asna'a qada'iha, ketika mana membuang air. Ya, asna' ni ketika mana, qada'iha ni membuang air. Okey. Yang dal yang terakhir, yasta'milu qadil hajah shimalahu. Okey. Maksudnya basuh qada' hajat tadi belah kiri, tangan kiri. Okey, basuh dengan tangan kiri. Okey, selesai. Surat ni. Terus skip kepada muka surat. Okey. Silap. Lupa. Highlightkan dulu. Okey, alif highlightkan yang ni. Ba highlightkan sampai habis. Tak boleh potong. Jim highlightkan sampai sini. Dan dal highlightkan sepenuhnya. Okey. Next, kita terus skip pada muka surat 21 dulu. Okey. Masuk tajuk al-wudu. Muka surat 21, al-wudu. Yang pertama kita akan tengok ta'riful wudu'i. Pengertian wudu. Okey, pengertian wudu macam biasa kita bahagi kepada lughatan dan juga syar'an. Kita tengok daripada lughatan tu, bahasa. Lughatan adalah bahasa. Apa dia? Makhuz minal wada'ah. Mengambil wuduk lah. Dia punya terjemahan ni makhuz minal wada'ah, mengambil wuduk. Apa itu mengambil wuduk? Wahia, dan ianya al-husnu wan nazafah. Baik dan bersih. Suatu benda yang baik dan bersih. Itu maksudnya mengambil wuduk. Kita nak bersihkan diri, kita nak husnu, bersih, sucikan diri. Okey, syar'an, dari segi syarak pula, huwa isti'malu, iaitu menggunakan ma'in tahurin, air yang bersih, air yang suci. Lebih tepat dia air yang suci, fi a'dha'in, pada anggota, makhsusatin biniyatin, anggota yang khusus, makhsusah khusus, biniyah, dengan niat. Niat tadilah, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Itu dipanggil niat. Okey, highlightkan husnu wan nazafah. Itu untuk lughatan. Kalau syar'an, highlightkan semua, tak boleh potong. Syar'an kena highlightkan semua. Okey, seterusnya bawah dia dalil. Kita tengok dalil. Dalil ala masyru'iyati al-wudu'. Okay, ini yang dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala. Okay, dalil ke atas pensyariatan wudu. Dalil ke atas pensyariatan wudu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain.
Suratul Maidah ayat ke-6. Ayat Quran ni saya lebih suka korang buka sendiri tafsir Al-Quran ataupun Al-Quran terjemahan tu, ambil dalam tu ya. Secara mudahnya, secara ringkasnya, firman Allah Ta'ala dia kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiq, ke siku, ya, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, okey, kemudian basuhkanlah kepala, wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal ka'bain, sehingga dua buku lali. Lebih kurang itulah maksud dia terjemahan, tapi tak tepat. Yang tepat adalah Al-Quran. Okey. Hadis Nabi saya akan terjemahkan sebab tak ada sumber yang kita boleh cari terjemahan. Okey, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Okey, daripada Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Abu Hurairah dapat hadis ni? Daripada Nabi. Okey, qala, dia bersabda, Nabi bersabda, la yakbalullah, ya, Allah tidak menerima, ya, Allah tidak menerima solata ahadikum, ya, solat daripada kamu, ya, solat seorang daripada kamu ataupun salah seorang daripada kamu, iza, jika, ahdasa, dia berhadas. Berhadas ni maksudnya dia dalam keadaan tak suci, ya, lepas dia buang air besar air kecil, dia panggil berhadas. Hatta, sehinggalah yatawadda'a, hinggalah dia berwudu. Rawahul Bukhari. Okay, clear? Okay, hukum wuduk. Mari kita tengok hukum wuduk. Hukum wuduk ni, hukum wuduk, dikata apa? Yajibul wuduk salasati umurin. Wajib wuduk atas 3 perkara. Ataupun bagi 3 perkara. Okay, ada 3 perkara ni wajib wuduk. Yang pertama, as-salat wat tawaf. Yang pertama solat, yang kedua tawaf. Yang ni solat, yang ni tawaf. Yang perkara ketiga, wa masul mashaf, dan memegang mashaf. Mashaf ni apa? Mashaf ni helaian Al-Quran. Wa hamlahu, dan membawanya. Tak boleh nak buat benda ni melainkan wajib wuduk dahulu. Okey, itu yang wajib. Kemudian ada juga, jadi al-wudu sunnatun muakkidah. Ya, wuduk adalah sunat muakkad. Dia jadi sunat muakkad waktu bila? Fi qiraatil Quran, pada membaca Al-Quran. Wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah. Ni kita disunatkan berwudu. Ya. Okey. Jadi highlightkan mana? Yang wajib ni 3 perkara ni adalah as-solat, tawaf, masa hamdu. Okey. Ambil 3 ni. Kemudian yang bawah ni warnakan yang lain. Yang kalau sunat bila jadinya? Pada membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Okey. Syarat wajib wuduk. Ada syarat wajib wuduk, maksudnya kalau cukup syarat-syarat kat kita, maksudnya kita nak buat benda-benda ni semua wajib berwuduk. Yang pertama, berakal. Yang kedua, bulugh, baligh. Dah baligh. Yang ketiga, qadratun ala, mampu untuk tahsilul ma', mendapatkan air. Okey, dia mampu, korang ni mampu nak dapatkan air. Sekarang ni senang je pergi beli air, ada air. Wa isti'malahu, dan menggunakannya. Okey, kalau mampu ambil air pun tapi dia tak boleh menggunakannya, contoh dia sakit, maka tidak wajib wuduk. Maka dia buat apa? Tayamum. Kita tahu tayamum. Okey, ni syarat, 3 syarat tu ya. Okey, highlightkanlah 3 ni. Lebih mudah. Okey, selesai. So, kita balik pada muka surat 19. Saya nak korang buat latihan pada muka surat 19. Okey, tulis salin soalan. Lepas tu, salin jawapan yang korang jawab tu. Contoh kalau soalan 1, arif istija'ul lughatan.
Okay, berikan pengertian istinja secara bahasa. Okay, kata kamu jawab B. Ba. B pula. Ba. Salin ba ni je. Ba. Salin. Mustakzaron yamna'u minas sihati solat. Jangan tulis ba je. Tulis sekali jawapan ni. Okay, yang kedua. Apakah hukum istinja? Yang ketiga. Apakah syarat-syarat istinja? Yang keempat. Di antara syarat-syarat istinja dengan batu melainkan. Cari yang lain. Cari yang bukan syarat-syarat istinja dengan batu. Yang kelima. Berapakah syarat-syarat istinja? 2 ke? 1 ke? 3 ke? Yang keenam. Senaraikan syarat-syarat istinja dengan batu. Okey, senarai 1 je lah. Yang ketujuh. Senaraikan 3 daripada syarat-syarat batu. Batu tu pun ada syarat kan? Senaraikan 3 syarat dia. Yang ke-8. Berikan istinja lughatan dan syar'an. Ada dari segi bahasa dan juga syarak. Jangan bahasa saja. Dari dua, lughatan dan juga syar'an. Wallahu alam.